persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ini kita bersiaran malam minggu saya. Siang tadi ada kawan-kawan yang mengadakan majlis ini walimatul urus ya. Dan pesan saya satu saja. Bila dalam keadaan musim-musim hujan begini, kita harus melakukan penjarakan sosial bila menghadiri majlis. Kerana suasana sekarang ni virus pun masih lagi berlegar. Dan untuk teman-teman di Kuala Terengganu khususnya, serta Kelantan, bermula malam ini hujan lebat dijangka akan berlaku. Jadi saya haraplah kita ikutilah apa saja nasihat yang diberi oleh Matma. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi telah pun menyiapkan persiapan untuk siapa saja bila perlu dipindahkan kena pindah. Pindah tu dah pusat pemindahan sementara. Apa khabar Saudara Ramzul? Moga sihat. Saudara Zamari LC, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, apa abang cek? Saudara Hani Abdullah, Saudara Pak Chu dari Bicam Ipoh. Pak Chu selalu daripada Langkap Pak Chu. Ini dari Bicam Ipoh ya. Saudara Nur Lizab, Saudara Ahmad Mab, Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, Saudara Airi Awi, Saudara Zekzo, Saudara Mira Harun, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Apa khabar orang Johor? Hari ini saya mengundang orang Johor ni. Kalau saudara nak bertanya sesuatu, saya dah mengundang. Saya undang Perhubungan UMNO Negeri Johor. Boleh tanya nak balun per balun dah. Saya akan baca. Saudara Hashim Atas, Saudara Sutra Naqiyah, Azizul Abdul Hamid, Saudara Zulhami, Rusmini dari Pontian. Pun orang Johor. Rusmini ni. Malam ini saya menjadi moderator nampaknya sebab saya mengundang dua sahabat saya, iaitu pertama sekali saudara Gulam Muzaffar. Dia bukan dia Muzaffar. Bukan Muzaffar Shah. Jarang orang pronounce yang betul. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sila bercakap sesuatu pada saya punya pelayar-pelayar. Terima kasih kerana menjemput saya ke orang kata ni barunya studio AHF Media Persepsi. So politics is always perceptions. Persepsi itulah betul. yang sebenarnya. So dengan persepsi sama ada dia boleh bawa kepada perkara yang baik atau perkara yang buruk, itulah sebenarnya politik yang akan kita bincangkan malam ni. Kita bincangkan insya-Allah. Okey. Terima kasih Datuk. Yang bersama-sama dengan saya adalah senator yang baru dilantik. Pertama nak ucapkan tahniah. Itu Yang Berhormat Senator Datuk Abdul Halim Sulaiman. Beliau juga merupakan Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Johor. Johor ni kukuh kuat dengan UMNO-nya. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada Datuk Kamal kerana sudi menjemput saya dalam satu program yang dinamakan AHF, Persepsi. Dan tahniah di atas penubuhan AHF News and Media. Terima kasih. Untuk kita pendengarkan atau mengetahui tentang isu-isu semasa. Baik, saudara. Bicara kita malam ini terus terang. Tapi sampai Rosmini dari Pontian, saudara Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Dah balik Sungai Petani aku ya. Begitu juga saudara Aizul Abdul Hamid. Minta saudara like, share dan subscribe. Begitu juga saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manap. Apa khabar Tuan Haji? Moga Tuan Haji sihat walafiat. Baik, kita berbicara malam ini tentang meniti gagasan bangsa. Kuat serius subjek ini saudara, sebab itu saya mengundang dua tetamu saya. Jadi saya nak bertanya dulu dengan saudara Datuk Gulam Muzaffar, apa yang dimaksudkan kita meniti perjuangan bangsa kita ni? For your understanding. Silakan. Kalau dalam konteks yang tajuk yang kita nak huraikan ni, dia satu tajuk yang berat. Ya. Tapi kalau kita ambil dalam konteks politik, itulah sebenarnya perjuangan UMNO. Okay. UMNO ditubuhkan pada tahun 1946 dan sehingga sekarang. So gagasan politik kita ni bermula daripada zaman pemerintahan jajahan British. Kemudian kita ada kemerdekaan dan sekarang ini mengisi kemerdekaan. Dan kita melalui berbagai fasa. Fasa tentang konfrontasi dengan Indonesia, selepas itu kita ada fasa penubuhan Barisan Nasional, kemudian sebelum itu kita ada konfrontasi dengan komunis, lepas itu kita ada gabungan Malaysia ataupun ketika itu sebelum ada Sabah dan Sarawak, kita ada Singapura dan Singapura keluar daripada gagasan Malaysia. Semua ini adalah satu fasa-fasa yang berbeza.
Dan semua gagasan ini yang berlaku dan berlangsung ini, UMNO berada dalam sistem yang ini. So dia bukan parti lain, tapi UMNO yang mencorakkan ketemadunan bangsa rakyat Malaysia itu dengan konteks masyarakat majmuknya, yang mana kita menodak atau menakodai dia punya proses itu sehingga sekarang. So inilah sebenarnya proses perjuangan politik kita yang kita isikan sebelum kemerdekaan, semasa kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Dan bagi orang-orang muda seperti saya yang lahir pada tahun 1970-an. Oh, muda lagi dah tu. Muda. Saya dah tua dah. Banding dengan Dato' Alim, saya lagi muda daripada Dato' Alim lah. Okay. So saya cuma berada dalam fasa selepas kemerdekaan. Maksudnya saya tak merasai sebelum dan juga ketika macam mana kita nak dapat kemerdekaan. So kita dapat. Dan saya merasai sebagai seorang warga yang merasai tentang dasar ekonomi baru. Mempunyai Perdana Menteri yang 22 tahun. Zaman saya lah. Zaman saya pada tahun 1981 sehingga tahun 2002 tak salah saya. Yang Mak Berhormat ketika itu menjadi Perdana Menteri. Itulah zaman dan selepas tu saya merasai kepimpinan zaman Tun Pak Lah, kemudian Datuk Seri Najib, kemudian kita berubah dan kerajaan tumbang Barisan Nasional kita itu zaman pergolakan. Baru je saya nak sebut. Tapi kita merasai zaman itu adakah zaman yang terbaik ataupun zaman sekarang zaman yang terbaik dalam konteks politik negara kita, insya-Allah. Terima kasih. Cantik mukadimah daripada Datuk Ghulam Muzaffar. Dia mengimbas kembali. Saya lahir daripada zaman pasca kemerdekaan. Waktu tu saya lahir sampai tahun 56. So 57 merdeka. Jadi saya dapat merasai, usia saya dalam 6 tahun, 7 tahun dapat melihat pasca kemerdekaan, the survival of the Malay. Dan tetapi saya nak tanya juga, bila sebut tentang bangsa ni, di Johor, Johor terkenal dengan bangsa Johor. Sebab itu nak tanya. Dan UMNO sebenarnya, saudara, adalah dibaptiskan ataupun dilahirkan di Padang Kelab Sultan Sulaiman. Kemudian dia bawa ke Perak dulu, ke Istana Bukit Candan. Kemudian bawa pergi ke Istana Bukit Serin. Di situlah UMNO ini dinobatkan sebagai pejuang bangsa. Saya nak tanya kepada Setiausaha Perhubungan UMNO Johor, apakah Yang Hormat Datuk Senator sekarang dapat menghayati perjuangan UMNO, bagaimana kedudukan UMNO di Johor sekarang? Sila, Dok. Kita melihat tentang perubahan yang berlaku sekarang. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan selepas UMNO ditubuhkan di negeri Johor. Dan pada peringkat awal, kita melihat bahawa UMNO begitu kukuh di Johor. Pada peringkat permulaan. Dan bermulalah bagaimana perjuangan rakyat Johor, bangsa Johor yang ingin melihat bahawa UMNO ini menjadi model, role model. Dan juga pejuang kepada orang-orang Melayu dan bangsa Johor khususnya. Daripada situ kita dapat melahirkan ramai pemimpin-pemimpin ketika itu. Tun Husin On, termasuklah On Jaafar, Tun Musa Hitam, termasuklah Tan Sri Mahyudin yang dia kata totok UMNO, lepas tu lari kepada PBN. Johor juga. Orang Johor juga yang kononnya kata nak menjadi parti membela orang-orang Melayu. Walau bagaimanapun kita melihat bahawa perjuangan asas, prinsip untuk kita melihat bahawa UMNO adalah tulang belakang kepada kerajaan ketika itu. Selama 60 tahun lebih kita mentadbir. Sehinggalah 2018 di mana sahabat saya cakap kita kalah. Ini perubahan. Dan di Johor ketika itu juga kalah. Dan ketika itu juga kerajaan Johor berpindah tangan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Kalau tak salah saya lah, yang diteraju oleh dua menteri besar dalam masa 2 tahun. Mungkin perubahan dari segi mentality ataupun idea orang-orang baru ketika ini yang selepas merdeka. Kita cerita pasal merdeka, bagaimana kemerdekaan, bagaimana kita nak capai, sehinggalah kita merdeka dan kita menjadi negara yang moden. Rakyat ingin melihat perubahan. Akhirnya berlakulah perubahan. 5 tahun ini adalah petunjuk daripada 2018 hingga 2023. Di mana dengan perubahan itu banyak kerosakan berlaku. Setelah base yang kita lakukan amat baik dan kuat. Dan alhamdulillah
Baik, PRU 16 membuktikan bahawa Johor masih lagi bersama dengan Barisan Nasional dan UMNO. Alhamdulillah. Kerana rakyat dan bangsa Johor bersatu untuk memastikan bahawa pemerintahan Barisan Nasional itu adalah yang terbaik. Okey. Itu kedudukan di Johor. Memanglah kita tahu bahawa Johor adalah kubu kuat UMNO dari dulu, kini dan selamanya diharapkan. InsyaAllah. Ya, malahan waktu pilihan raya negeri pun baru-baru ni, Johor menyumbang satu benda yang amat memeranjatkan semua parti-parti pembangkang. Kemudian bila berlaku pilihan raya di parlimen pun UMNO masih lagi kekal. Banyak juga ahli-ahli parlimen daripada Johor. Tapi datang daripada Johor juga ada yang ahli parlimen yang cuba nak beralih angin. Macam mana Datuk Ali Gulam? Saya bila soalan dia diajukan pada saya ni, saya lebih kepada jawapan akademik lah. Ya. So saya percaya tentang kecekalan kesetiaan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang kali ini. Okay, especially UMNO yang 26 orang. Ya. Apa yang dikatakan, dimomokkan is a rumours in the air lah. Ya. Kita tak boleh nak pick up, ambil satu-satu menjadikan sebagai satu benda yang konkret. Ya. Tapi apa pun dalam politik ni kita kena ada sifat trust nobody, Suspect everybody. Betul Alim So itulah sebenarnya dalam konteks politik saya sebagai ketua UMNO bahagian, untuk Alim sebagai ketua UMNO bahagian, kita ketua perangan wilayah kena sebut tu. Saya ketua perangan wilayah. So kita kena ada that kind of stance lah. Yeah. So kalau mengatakan benda itu berlaku, gerakan, tapi kita mesti mengolahkan bagaimana cara dia. Berbanding kepada pengalihan lepas pada PRU yang ke-14 apabila sebahagian daripada kawan-kawan UMNO masa itu melompat. Ya. Tetapi kena ingat, masa itu mereka tidak terikat dengan anti lompat parti. Akta anti lompat parti, dan sekarang ni kita dah ada benda macam tu. So saya masih lagi percaya dan meletakkan kepercayaan saya 100% kepada ahli-ahli parlimen yang inverted comma yang dikatakan oleh Datuk Sri tadi, bahawa mereka kekal. Cuma dalam konteks kita berpolitik dalam UMNO ni, biasalah yang tak puas hati, yang ada rasa mungkin perlu ada perubahan, yang itu kita kena raikan sebagai seorang pemimpin yang baik. Dan saya rasa Datuk Sri Zahid seorang pemimpin yang memikirkan tentang keseluruhan benda yang dalam parti yang berlaku. So mungkin andaian setengah pihak yang mengatakan, Polan ahli parlimen ini tengah buat gerakan untuk melompat, tebuk atap. So kita jangan sampai satu tahap benda itu boleh berlaku. Sekiranya ada gerakan yang boleh berlaku dan kita cuba prevent, cuba kita halang macam mana untuk kita nak memastikan ia tidak berlaku. So jawapan saya itulah Datuk Sri. Saya tak nak menuding jari sebab benda-benda macam ni is totally benda yang amat sensitif. Bila kita menyebut kepada seseorang ahli parlimen, padahal dia tak ada apa pun. Tiba-tiba bila kita cakap benda-benda macam ni, dia pula, geram aku, kau nak rasa sangat. Itulah persepsinya tu. Itulah persepsi. Tapi, bottom line, apa dia? Trust nobody, suspect everybody. Okey, saya nak tanya kat senator yang baru dah jadi senator dia kekal. Saya rasa untuk satu penggal 3 tahun, insyaAllah. Lepas tu kalau disambung lagi dapat lagi 6 tahun ya, tapi maksimumnya 6 tahun. Heboh dalam masa sebelum Jumaat lah, mana hari Rabu, hari Khamis, adalah media-media sosial yang mengatakan majlis angkat sumpah, tumbang kerajaan yang ada sekarang. Apakah Datuk tak mendengar cerita tu? Tok, kita berbicara soal persepsi. Ya. Ini persepsi yang dibuat oleh media sosial. Berbeza dengan dulu akhbar. Ya. Kalau kita kata nak tengok berita, lebih kurang dalam seminggu, 2-3 hari baru berita tu keluar. Betul. Tapi ini hari kita bercakap, pasal malam ni kita bercakap. Besok dah keluar ataupun sekejap lagi. Sabar lah komen dah. Betul. Begitu juga dengan persepsi yang ditimbulkan kerana mereka ingin mewujudkan ketidakstabilan. Matlamatnya untuk mewujudkan ketidakstabilan politik. Sila. Dengan harapan untuk melihat kerajaan baru, sedangkan ia tidak akan berlaku. Secara logik kita ada 147. Satu daripada muda keluar. Ada 5 pula yang menyokong kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dah ada 151 pun dah. Lebih daripada majoriti. Dan saya melihat bahawa kadang-kadang saya masalah kadang-kadang rakyat kita mudah terpengaruh
bila mendengar saya begitu, iya ke? Ini persepsi ni, Datuk Gulam ya. Yeah. Sedangkan kalau dihayati sebenarnya, jawatan contoh Perdana Menteri ini, dia tidak boleh dibuang begitu saja, tak boleh disingkir begitu saja. Pertama, jawatan Perdana Menteri itu hanya boleh kalau dia sendiri nak letak jawatan. Betul, setuju. Yang kedua, kalau di kalangan 222 ahli parlimen, bukan senator Datuk 222 ahli parlimen hilang keyakinan. Sebab itu yang berlaku waktu pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional. Yeah. Ada bunga-bunga yang kata usul ni tak percaya pada Perdana Menteri, digantung parlimen itu, jadi konon ada darurat dan sebagainya. Sebab itu parlimen tidak bersidang. Ya? Jadi masalahnya, dan kalaupun itu berlaku, kita masih ada lagi, ini yang paling kukuhnya, itu bagaimana istana. Peranan istana. Istana inilah yang mempertahankan nilai bangsa kita. Macam mana, Saudara Datuk Gulam? Setuju sangat. Ya. So, untuk nak mengubah kerajaan ni dalam keadaan sekarang agak sukar. Sebab saya melihat konteks perlembagaan negara kita ni, dia ada berlapis-lapis. Ya. Ada proses yang perlu kita harungi. Pertama, macam tadi Datuk Sri kata, sekiranya ahli parlimen itu tidak mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri, dia akan digugurkan. Betul. Kedua, dia sendiri meletak jawatan macam mana Tun Dr. Mahathir meletak jawatan Betul. ketika pemerintahan dia 22 bulan. 22 bulan. Ya. So, itu kurang bijaknya lah. Kan Tun Dr. Mahathir ni dah berpolitik puluhan tahun, menjadi Perdana Menteri 22 bulan, 22 tahun. Lepas tu jadi Perdana Menteri 22 bulan, lepas dia letak jawatan, saya pun tak tahu apa yang difikirkan ketika itu. Dan semua menteri-menteri ingatkan apabila dia letak jawatan, menteri-menteri ni masih lagi fungsi. Padahal bila Perdana Menteri letak jawatan, keseluruhan kabinet itu terbubar secara langsung. Dan juga proses yang melalui tentang pelantikan daripada istana. Mesti. Ini benda yang very, very berperlembagaan. Kalau kita tengok, apabila PRU ke-15, kita ada Hang Parlimen. Hang Parlimen ni pertama kali dalam sejarah Malaysia. Yang kita tak pernah hadapi, yang kita tak pernah alami dan kita tak punya pengalaman. Tak boleh tubuh kerajaan. Kita tak boleh tubuh kerajaan. Masing-masing tak ada... koreksi itu, 1969. 69 untuk Negeri Selangor je. Tak, dia berlaku di Perak, di Negeri hampir-hampir kita Hang Parlimen. Tapi masa tu belum Hang Parlimen. Tapi yang kali ini, pertama kali dalam sejarah, tiada parti politik yang mendapat 112, garisan 112 majoriti, simple majority. Dan saya nak berbetul dan persepsi. Ini persepsi ni. Sebenarnya, apabila yang di-Pertuan Agong panggil ketiga pihak ni, pertama sekali PH, kedua PN dan ketiga Barisan Nasional. Okey. Yang di-Pertuan Agong menyerahkan kepada PH sebagai parti yang besar menang ketika itu. Majority within the minority. 82. 82. Kemudian diminta PN. Masa itu tak saya ada 73 kursi. 73, betul. Untuk digabung. Tetapi PN menolak. Betul. Dan apabila menolak, yang di-Pertuan Agong memanggil Barisan Nasional untuk bersama dengan PH. So yang ini sebenarnya saya nak betulkan. Kita bukan berkehendakkan untuk menjadi kerajaan di bawah Anwar Ibrahim. Betul. Ini saya nak pandangan saya. Kita sebenarnya mengambil titah yang di-Pertuan Agong untuk bersama dengan Anwar Ibrahim. Betul. Bukan kita nak jadi. Dan ini juga membersihkan nama UMNO yang kita tak ada political coalitions dengan DAP. Kita ni sebagai parti yang mendukung institusi kerajaan istana, yang mana kita mengangkat titah yang Pertuan Agong untuk bersama dengan PH merobohkan kerajaan. Itulah keputusan Presiden. Itulah keputusan Presiden. So bagi saya, Presiden telah membuat satu keputusan dan keputusan itu adalah keputusan yang bersama, kolektif di dalam MT. Apabila kita bersetuju dan kita kena sama-sama menyokong keputusan itu. Sebagai ketua bahagian, pemimpin di peringkat akar umbi, saya rasa adalah wajar kita mempertahankan institusi Presiden dan juga keputusan daripada Majlis Kerja Tinggi. So itu pandangan saya. Jadi kesan daripada itulah akibatnya maka serangan begitu hebat terhadap Presiden UMNO. Kerana kalau Presiden UMNO Datuk Seri Zahid tidak membuat langkah untuk menyantuni apa yang disarankan oleh istana, keadaan tergantung. Kan? Jadi kebijaksanaan dan keputusan
kewarasan sebagai presiden parti yang tu ni. Dan cukup-cukup saya selalu kata ngam-ngam sui aja 112. 112 itu. Jadi apa pandangan Datuk Halim di Johor khususnya apabila serangan dikenakan terhadap presiden dan dengan macam-macam serangan lah diorang buat. Boleh Datuk jelaskan sedikit macam mana pula orang Johor ya Datuk sebagai sudut perhubungan macam mana Datuk mempertahankan kubu ni. Silakan Datuk. Ini soalan-soalan maut semua kan. Kita di Johor ada 9 parlimen yang kita menang. Barisan Nasional. Itulah sebahagian daripada 30 Barisan Nasional yang memenangi dalam PRU yang ke-15. Dan seperti mana yang kita lihat bahawa di Johor, sebenarnya yang sahabat saya, Datuk Gulam, nyatakan bahawa kita ni pegang pada prinsip. Persepsi dilakukan oleh orang luar. Saya selalu cakap. Dengan kawan-kawan saya cakap. Rakyat Malaysia ni boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi menteri, boleh jadi menteri, boleh jadi wakil rakyat. Dia boleh memberikan pandangan dan sebagainya, kritikan, tetapi tidak menjurus kepada polisi kerajaan. Dan ahli-ahli parlimen di Johor telah dilatih dengan secukupnya tentang keadaan-keadaan yang berlaku dan telah juga menjadi sebahagian daripada ketika itu. Mustahil untuk mereka, walaupun dikatakan bahawa ini tidak setuju dengan orang tu, tak setuju dengan ini, tetapi prinsip sebagai ahli parlimen, prinsip sebagai ahli UMNO, mereka kukuh dan bersama-sama dengan keputusan parti. Walaupun pada peringkat awal dikatakan bahawa ada beberapa ahli parlimen akan menyokong pihak sebelasan. Melalui SD tu lah. Tapi ia terikat dengan Akta Lompat Parti. Dan uniknya Johor ini, ke bawah Duli Tuanku. Yang monitor dan ingin memastikan bahawa kerajaan perpaduan ini dapat dilaksanakan atas titah yang di-Pertuan Agong. Ini understanding yang kita dapat. Pada peringkat awal dalam Perhimpunan Agong, kita cakap no DAP, no Anwar, no PBBM. Yang ada dua je, PBM tak ada. yang disebut. Yes. Tetapi dalam PRU yang ke-15, kita solo. Betul. Kita tak bersama dengan DAP, kita bersama dengan PH. Tapi persepsi luar yang cuba dispinkan untuk merosakkan pemikiran ahli-ahli UMNO dan merosakkan kepercayaan, keyakinan kepada Presiden Parti. Yang akhirnya menjurus kepada keputusan yang dibuat dalam MKT bahawa selepas PRU yang 16 atas titah ke bawah Duli Tuanku, yang Tuan Agong, kita bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Ini uniknya. Dan hari ini kita melihat kesannya. Dalam masa setahun, walaupun sukar, bayangkan hutang daripada 700 juta hingga menjadi 1.5 trilion. Bukan mudah untuk kita perbaiki, untuk membayar balik. Bukan sukar. Mungkin kita boleh kurangkan, tetapi jumlah tu tidak akan berkurangan. Dan ini juga akan menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada kerajaan. Kecekapan yang dibantu oleh pemimpin UMNO. Mereka mendidik, mengajar pemimpin kerajaan untuk stabilkan kerajaan mengikut polisi-polisi yang telah ditetapkan. Ini uniknya. Dan saya yakin kerajaan ini akan kukuh. Dan tidak pernah dalam negara kita ini, sebelum ini BN menguasai dengan majoriti yang cukup dan sebagainya. Ini adalah new norm politics. New norm. Untuk kita adopt, kita serasikan dan kita move forward untuk rakyat dan negara kita. Ada beberapa persoalan macam saudara Wahab daripada Singapura, Wahab Muhammad daripada Singapura, Dapur Ibu, Syed Adnan, saya begitu juga saudara Mustafa Majini, dia kata dia keluar di TV pembangkang cuba pujuk GPS Sarawak. Itu persepsi lah yang teman-teman kita menghantar. Saudara Saleh, begitu juga Puan Normah PE yang menghantar. Saya berterima kasih lah pada teman-teman kita, pelayar kita yang berkesempatan menonton kita, beri pandangan. Cuma saya nak tanya pada Datuk Muzaffar lah. Datuk Gulam lah. Bila mereka memainkan isu DAP dan sebagainya, saya cuma kehairanan. Terfikir sejak daripada semalam lagi saya fikir. Semalam saya bersiaran bersama dengan teman-teman kita yang lain. Saya tak sempat nak bertanya. Kita bercakap soal DAP. Saya adalah teman katakan kita ni takut pada DAP. Kita kan takut masa ada kita nak baik dengan DAP sebagainya. Cuma saya terfikir mereka boleh mengadu dombakan supaya Melayu berpecah belah. Betul. Kita sampai antara Melayu, antara di kalangan ini UMNO bersama dengan PBM, dengan PAS, dengan Keadilan, Berjasa dan Putra. Boleh katakan begitu banyak parti politik Melayu ini
Matlamat mereka adalah untuk memecah belahkan. Itu satu. Kenapa tidak kita mencari jalan supaya kita pecah belahkan pula keyakinan mereka terhadap DAP? Sepatutnya itulah peranan media sosial kalau betul-betul sayangkan bangsa. Pada saya lah. Daripada kita mengadu dombakan sama-sama kita bergaduh sama kita, kenapa tidak kita mengadukan nama mereka kalau mereka sebagai pemain media dan sayangkan bangsa? Itu persoalan yang saya nak tanya kepada Datuk. Okey, saya begini. Kadang-kadang di luar sana mengatakan UMNO ni menjadi barwa. Betul. Menjadi, baru-baru ni saya suka ayat Datuk Fuad Zakashi. Yeah. Alas kaki. Alas kaki. Oh, itu lagi sakit telinga. Lagi sakit telinga dengar kan. So, kemudian ada yang mengatakan kita ni kenapa kita tak nak see another way round? Ya. Yeah. Yang kita ni UMNO sebenarnya attack dia orang. Bukan. DAP ni sebenarnya tunggangan UMNO. Boleh kita boleh buat macam tu. Sepatutnya kalau kita tengok orang kata DAP ni, UMNO ni jaga sangat DAP ni, tak nak ni. Sebenarnya kita UMNO ni yang mempergunakan DAP ni untuk kelangsungan politik kita. Ya. Okey. Sebab saya memikirkan dan saya mengatakan sebegitu sebab kalau kita tengok dalam kerajaan apa yang Datuk Sri Zahid buat, contoh tentang pelaksanaan TVET, tahfiz, pra-tahfiz, dan akan datang bulan 3 ni kita akan buat convention Melayu ataupun Kongres Melayu yang keempat, tak salah saya. Kongres Ekonomi Melayu. Melayu. Yang mana kita menggunakan kekuatan politik kita yang tidak seberapa. Saya nak katakan tidak seberapa itu sebab kita cuma ada 26 kerusi untuk UMNO dan 4 kerusi daripada komponen yang lain. Yang tidak seberapa, yang mana kita mendapat 7 kerusi untuk menteri dan lagi 7 kerusi untuk timbalan menteri. Yang mana saya rasa kita mempergunakan diri kita sebaik mungkin di kebijaksanaan Datuk Sri Zahid. Dan kalau kita bandingkan dengan 40 kerusi parlimen DAP, 41. Mereka cuma dapat 3 kerusi menteri dan 4 kerusi timbalan menteri. Siapa yang kuat sepatutnya? Sepatutnya DAP lah patut dapat lebih kalau kita ikut dalam segi konteks politik, mengikut daripada segi kadar kerusi-kerusi yang dimenangi. Tapi kita gunakan kita punya cara kebijaksanaan kita, macam mana kita mengolah balik. Dan parti need to survive. Bila parti need to survive, kita kena tahu macam mana kita nak mengolah. Saya setuju macam Datuk Alim cakap tadi. Ada ayat yang dikeluarkan, kita kena move forward. Way forward kita. So, persepsi dan inilah sebenarnya pembentukan gagasan baru untuk kita. Dulu zaman kita sebelum merdeka, zaman Datuk Seri, macam mana kita lihat perjuangan UMNO ketika itu. Peredaran masa itu berlaku begitu drastik dan begitu radikal. Sekarang rakyat begitu hostile, menghukum kita dengan benda yang kadang-kadang penuh dengan fitnah dan persepsi tanpa memikirkan tentang kebaikan UMNO sebelum ini. So ini sebenarnya menjadikan satu persoalan yang begitu besar kepada kalangan rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu kita. Kenapa mereka menolak kita? Nak mengatakan mereka tidak suka pada kepimpinan, tapi sampai sekarang saya rasa mereka ada rasa lagi cinta, ada rasa lagi inginkan UMNO ini kuat. Kan kalau kita tengok kenapa di luar sana, kalau kita tengok podcast-podcast yang lain ataupun yang tidak sealiran kita ni, asyik hari-hari bercerita tentang UMNO. Kalau dia orang ni tak suka UMNO, dia orang ni tak sayang UMNO, apa yang pasal dia orang nak peduli? Betul tak Lim? Betul. Saya pun risau. Contohnya kalau dia nakkan UMNO tu berkubur, UMNO tu tinggal ada batu nisan apa semua, tetapi tiap-tiap hari dia tanya. Contoh, bila kita tengok baru-baru ni PAS mempelawa kita. Marilah join. Kan? Kalau dia rasa dia seteru politik kita, dia dah lama dah minta kita, tak payahlah. Dia tunggu je PRU ke-16, dia tahu kita berkubur, berkuburlah. Kenapa dia nak kuatkan kita balik? Maksudnya adalah strategi politik yang mereka buat atas dasar Islam Melayu. So, perkara macam ni saya rasa kita kena olah secara ilmiah. Benda-benda fundamentalist ni. So, berbalik kepada soalan tadi yang Datuk Seri cakap, permainan politik yang UMNO mainkan sekarang ini begitu cantik. DAP tidak boleh menegur, dan apabila berlaku juga, ini saya nak bagi tahu, kebelakangan ini apabila veteran DAP macam Tan Sri Lekit Siang menyuarakan
Perdana Menteri bukan Melayu, kemudian datang pula ahli parlimen daripada Ceras, ketua DAP wilayah Tan Kok Rai, cadangkan supaya mengadakan pilihan raya PBT. Ya. Kita bantah. Malah sampai tahap ke pucuk pimpinan Susah Agung. Ya. Kita tengok Datuk Ketua Pemuda. Ashraf, Ketua Pemuda. Yang berhormat Menteri Besar. Yang berhormat Menteri Besar, Wan Rosdi. Kita very very strong yang kita pertahankan. So, kalau ikutkan kita punya cara, memang itulah sebenarnya yang perlu kita laksanakan sebab dia menyentuh 4 perkara yang kita telah sign yang termeterai untuk memastikan kerajaan itu tertubuh. Ya. Ini benda yang very fundamental. Dan satu lagi saya nak bagi tahu Datuk Seri, kita kena menunjukkan sifat ketidakmahuan kita ke atas perkara-perkara yang DAP buat. Ya. Maksudnya, kita mesti jadi check and balance dan pembangkang dalam kerajaan. Ya. Dan tak salah benda tu. Ya. Dan saya rasa benda tu benda yang very, very straightforward kalau semua pihak memainkan peranan sebagai satu coalition dalam kerajaan madani ini. Saya ingin menjelas sikit lah. Ya. Mungkin pada pandangan berbeza sedikit. Ya. Saya melihat bahawa ini sebagai satu indikator tentang pandangan daripada komponen yang dalam kerajaan madani ini. Bahawa mereka mahukan so-called pilihan raya PBT yang telah stable dan sebagainya, yang tak perlu adakan lagi. Dan kita harus bezakan antara parti dengan kerajaan. Parti ni kita ada Puteri UMNO, kita ada Ketua Pemuda, kita ada Bakian, kita ada sayap-sayap dan kepindahan bahagian-bahagian dan MKT. So, platform yang kita nak suarakan di mana? Kena rasional dari soal pandangan. Tak mustahil. Mungkin saya kata satu hari akan jadi Perdana Menteri bangsa lain. Tak mustahil. Kalau kita leka, kalau kita berpecah, kalau kita tidak ada pemimpin. Di mana tempatnya? UMNO. Orang-orang Melayu. Sebab tu, kalau kita lihat di luar, persepsi yang ditimbulkan adalah untuk memecah belahkan orang-orang Melayu. Manakala MCA, DAP, Gerakan, ni 3 parti. Dalam masa yang sama mereka bersatu. Tetapi kekuatan negara kita ini berlandaskan pada apa Islam mereka. Kerana kerjasama rakyat yang berbilang kaum. Ini harus kita pertahankan sebagai sebuah kerajaan. Parti politik, kita perjuangan UMNO, Melayu, bangsa dan negara. Saya Datuk Alim, saya menyantuni Saudara Azizul Abdul Hamid. Dia kata Sabah, Sarawak bersama dengan kita. Alhamdulillah, bersama dengan kerajaan PMX. Cuma saya terfikir, nak tanya juga sebab Tuanku Johor begitu vokal dan fokus. Baginda begitu fokus dan vokal untuk tidak mahu orang mengusik UMNO dan sebagainya. Saya melihat itu. Beruntunglah Datuk sebagai Susah Perhubungan UMNO Johor. Cuma saya terfikir, apakah mereka mewujudkan suasana supaya kita berbalah dengan DAP? Ini nak tanya dengan Datuk ni. Ini apa di Johor is concerned. Bila kita berbalah dengan DAP mengajuk, DAP keluar daripada gabungan kerajaan perpaduan. Daripada 151, kalau sekarang ni, kalau 151 tolak 40 pun, kita masih ada 111. Nampak tak? Dia punya percaturannya. Dan waktu itulah mereka akan melambai pula DAP dengan bersama. Jangan lupa, sejarah mereka pernah bersama dengan DAP. Jadi merasakan ini antara, mungkinkah ini saudara sebagai Susah Perhubungan lagi, apakah awak UMNO tak nampak benda begini? Dia ajukan supaya kita bergaduh dengan DAP. Akhirnya DAP mengajuk, dia keluar daripada kerajaan perpaduan. Saya sila. bersyukur dengan apa yang ada di Johor. Dengan adanya kebaruan tuanku. Kerana dia full of information, fingertips. Apa yang dia cakap, dia tahu. Apa yang dia buat, reality dengan pengalaman dan ilmu yang dia ada. DAP dengan keadaan sekarang, they are very complacent. Dia selesa dengan UMNO. Kerana keikhlasan UMNO. Kita dah bergabung dah. Dengan PAS dah bergabung, dengan PBR dah bergabung. Kita ikhlas, tapi mereka tidak mengingkari perjanjian. Dengan DAP ni, kalau saya lihat sekarang ni, bahawa dia try untuk adapt. UMNO ni, bagaimana cara kita melaksanakan kerja dan tanggungjawab. Sebab kita dah biasa dengan MCA, kita dah biasa dengan MIC. Dan peringkat awal, mungkin nampak ada, mungkin kekok. Tetapi lama kelamaan, selama setahun ni, saya nampak isu-isu makin lama makin kurang. Yang ditimbulkan di DAP, hanya segelintir daripada pemimpin mereka yang tidak memahami tentang prinsip. Old school. Yes. But you must respect them because dia bercakap dalam parti mereka. Kita bercakap dalam parti kita. Soal kerajaan kita bersama. Bila anda sendiri dapat kita satukan,
saya rasa MCA, DAP akan menjadi satu gabungan yang kuat untuk kita bina negara dengan kekuatan UMNO. Kerana saya percaya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan UMNO kuat untuk kita menjadi wakil kepada orang Melayu di Perak, di Johor, di Pahang dan dalam masa sama negeri-negeri yang diperintah oleh parti pembangkang sekarang. We have to show them the capability of UMNO, pemimpin UMNO. Sebab tu baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa turun ke bawah. Dan ini perlu kita perbetulkan. UMNO perlu betulkan. Kita dah tak boleh hidup selesa. Betul. Kita tak boleh nak goyang kaki dan sebagainya. Turun. Dan konsep UMNO ni adalah memberi khidmat kepada masyarakat. Konsep mereka setahun sekali, 6 bulan sekali dia turun dan menimbulkan persepsi bahawa orang ni buruk dan sebagainya. Sampai bila? Tackle kepada pengundi muda. Kerana pengundi muda ni harus dididik dan diasuh supaya kekuatan berbilang kaum ini akan kita jadikan satu asas kukuh dan dibantu oleh kebijaksanaan agung kita, sultan kita di negeri untuk kita pertahankan negara kita. Sabah Sarawak. Jangan lupa bahawa mereka juga ada autonomi mereka sendiri. Let it be. Tetapi dalam masa yang sama terikat dengan perjanjian yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan itu kita mergekan supaya tidak nampak kelainan dan perbezaan. Dan saya yakin sekiranya sebagai sebuah negara yang merdeka, perkara-perkara kita ambil kira, Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini akan bergabung dan tidak ada parti lain yang akan boleh memecahkan kita yang ada sekarang ini. Okey, Datuk. Jadi saya nak tanya Datuk. Saya nak tanya Datuk dulu. Nanti Datuk tambah lagi. Saya nak tanya Datuk sebab ini saranan daripada Yang Amat Perdana Menteri 2 hari lepas. Apa yang Datuk Halim itu, sebab Perdana Menteri mengatakan UMNO harus memperkukuhkan dan berusaha untuk menyantuni warga bangsa Melayu. Sebab itu gamaknya, maka dia mengekalkan jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar kepada Datuk Zahid Hamidi. Jadi boleh Datuk ulas dan tambahlah apa yang nak tambah. Ya. Saya nak, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak sambung sikit apa yang Datuk Alim kata. Ya, silakan. Kalau kita perasan, kita dah pernah ada pengalaman selepas 13 Mei 1969 apabila kita bentuk Kerajaan Barisan Nasional. Okey, Tun Razak ketika itu mengambil parti yang paling ultra masa tu. Kalau kita bandingkan gerakan dengan DAP, gerakan ni lebih ultra. Betul. Dia lebih chauvinis daripada DAP. Okey, zaman 13 Mei 1969 banyak isu yang berkaitan tentang parti gerakan ni, yang mana kita mempunyai pengalaman untuk mengawal parti gerakan ni sampai sehingga tahun 2018. Kalau kita perasan. Betul. Okay. Macam mana Tan Sri Lim Chong Yu, kemudian terus pergi Lim Keng Yek, lepas tu pada Ko Sukun, lepas tu pada Mas Yu Kiong. Kita nampak pemikiran parti gerakan ini kita boleh kawal dengan dia punya chauvinisme ada. Dan saya percaya dengan pengalaman yang kita ada, kita mampu untuk mengawal DAP. Okey. Walaupun wallahu alam, tapi kita harus mencuba untuk mengawal dia. Dan saya nampak dalam tempoh setahun kita di bawah Kerajaan Madani, kita telah berjaya mengawal pemikiran dan juga naratif DAP. Cuma sejak kebelakangan ini mungkin agak ada tussle di dalam kelompok ataupun di dalam peringkat DAP itu sendiri. Mereka pun ada camp, mungkin tak selesa dengan cara Anthony Loke yang lebih mesra kepada UMNO dan lebih mengikut kehendak UMNO. Atau mungkin ada dua pihak pula dah. Dan itu kita jangan persoalkan. Tapi saya rasa memang saya nampak ada sedikit kegusaran daripada ultra dalam DAP ini supaya membawa balik DAP ini keluar ke dalam konteks yang mana Malaysia perjuangkan Malaysia. Tapi saya tengok dalam kepimpinan Anthony Loke ni dia berbeza sikit. Okey. Kemudian saya sambut balik apa yang tadi dikatakan oleh Datuk Sri. Ya, saya setuju. Kalau kita tengok sepanjang kita menjadi kerajaan, kita tak sempat laksanakan program ni sebab sebelum ni bab kata presiden sebelum ni pernah datang, banyak tikus-tikus. So virus-virus tapi bukan kerengga. Virus-virus dan parasit ni semua telah kita keluarkan. Yang mana dalam parti, yang mana dalam luar parti ni kita dah subsidekan. So kita sekarang ni fokus kepada pembentukan reconciliation balik kita punya parti. Pasal tu saya nak bagi jaminan kepada Datuk Sri. Saya ketua bahagian, Datuk Alim ketua bahagian. Saya tengok dalam grup WhatsApp ketua bahagian ni tak ada isu-isu yang berat. Betul.
kita harmoni. Harmoni ya? Harmoni, begitu harmoni. Dalam grup tu kita bincang secara kalau mungkin ada isu-isu berkaitan tentang parti, kita banyak menyuarakan dan saya rasa saya nampak suasana yang sihat. Dan saya rasa walaupun adalah di kalangan ketua-ketua bahagian mungkin tak berapa menyokong kepimpinan presiden tetapi tidak menunjukkan secara terbuka dan ini adalah satu perkara yang amat sihat. Okay? Sebab dalam konteks politik ni kadang-kadang diam ni pun bahaya juga. Kita tak boleh nak baca orang punya tingkah laku. Tapi apabila presiden telah mula start turun ke bawah akar umbi menjelaskan, okey, tak silap saya dah 7-8 bahagian presiden turun dan saya dimaklumkan dalam tempoh setahun tahun depan insya-Allah presiden akan turun seberapa banyak mungkin bahagian-bahagian untuk memperjelaskan tentang apa yang berlaku semasa pembentukan kerajaan dan apa yang berada dalam kerajaan sekarang ini yang UMNO memainkan peranan. Dan ada 7. Ya. Cuma saya mintalah kalau boleh kepada Biro Perangan Datuk Seri Azalina memainkan peranan yang lebih proaktif. Sebab sebelum ni banyaklah isu-isu dan bila saya bertanya dengan beliau dia orang lebih fokus kepada isu tentang kerajaan, macam mana nak menyelesaikan tentang tuntutan Sulu, benda-benda ni semua dah selesai insya-Allah. Dan sebelum ni pula kita tak sempat nak buat, dah ada PRN. Sebelum kita nak buat, dah ada PRK. Kali ni semua dah selesai. Banyak pun petition pilihan raya semua dah selesai. Dah tak perlu lagi. Dan kita doakan negara kita ni supaya adu dengan ahli parlimen panjang umur sampai PRU ke-16. Tak ada supaya kita boleh fokus. Tuan Alim, So kita boleh fokus dan kali ini kita nak perbetulkan naratif rakyat bahawasanya kestabilan politik, kemakmuran negara, ekonomi rakyat perlu kita sama-sama perjuangkan dengan keadaan sekarang negara berada dalam fasa ketidaktentuan dunia dengan peperangan yang berlaku di Ukraine, Russia, tentang apa yang berlaku di Palestin dengan Israel dan world new order yang sekarang ni berlaku di luar sana dengan sekarang ni macam-macam. So kita kena bersatu untuk memastikan kelangsungan rakyat dan kebajikan dan kesejahteraan negara kita mesti kita lindungi dengan sepenuh hati. Okey, Datuk sebagai senator kalau di luar negara tu Senate tu yang paling tinggi sebenarnya. Upper House. Di Malaysia pun Upper House. So jadi kalau baru ni macam bajet diluluskan. Kalau senator tak luluskan, tak lulus bajet. Tak lulus, dia akan balik semula. Walaupun berperang macam mana pun dia orang rakyat. Tapi seorang tak lulus kan? Tak, itu tak, maksud saya sekarang ni bahawa UMNO saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya memperkukuhkan pengaruh di peringkat akar umbi. Kalau kita berbalah, sampai bila pun tak akan selesai benda ni. Satu. Yang kedua paling penting sekarang ni, saya melihat sebab UMNO ni 26 kursi je. Warga kita ada 191 bahagian tu. 191 bahagian macam mana nak mengisi. Sebab rakyat masih lapar. Kita kena terima hakikat bahawa masih ada lagi walaupun Yang Amat Perdana Menteri mengusahakan banyak-banyak bantuan, rahmah dan apa semua. Macam-macam bantuan dah dikeluarkan. Tetapi dapatan saya, rakyat masih memerlukan dukungan. Rakyat masih, contoh saya katakan tadi, bahawa di Kelantan saja 700 kontraktor Bumi Putera yang mengeluh kerana tidak ada projek untuk mereka. Boleh Datuk Alim bercakap benda soal ini di Johor. Sebab di Johor pun ramai juga kontraktor Bumi Putera di sana. Okey. Gini, pertamanya saya singkap pada sejarah dulu. Ya. Zaman Tunku Abdul Rahman adalah untuk melihat negara kita ini bangkit dan maju. Ya. Tun Razak ada cara dia. Ya. Dan ketika Presiden UMNO, Tun Hussein On. Ya. Balik kepada Mahathir. Selepas itu Pak Lah, Najib. Ya. Dan sekarang ini presiden kita bukan Perdana Menteri. Ya. Saya bersyukur kerana mempunyai seorang presiden yang berani. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid dia berani. Ya. Dulu kita membetulkan negara kita. Sekarang ini kita membetulkan dalaman. Ini yang paling utama untuk kita memperkukuhkan UMNO. Sebab kita bercakap soal Syahidan Kasim tak bagus, Anwar Ibrahim tak bagus. Anwar Musa tak bagus. Ya. Dan pemimpin lain. Dia ambil tindakan yang boleh merosakkan nama ini. Kerana mengeluarkan mereka yang kita anggap. Sebahagian daripada kita anggap bahawa ini adalah perosak-perosak dalam UMNO. Yang akhirnya buat satu keputusan mengeluarkan backfire kepada Presiden. Tapi dengan semangat yang kuat, ingin melihat kekukuhan dan new leadership. DAP dah pemimpin baru, muda-muda. Ya. Old school ada.
Ya, ya. Berbeza pandangan dan idea. Begitu juga kita sekarang ini. Ada yang sampai Oxford. Pandai. Tetapi tidak daripada akar umbi. Ya, ya. Kita pemimpin yang daripada akar umbi. Ketika itu, jika ada satu isu yang berkaitan dengan orang-orang Melayu, tanpa memikirkan dengan jawatan yang bakal kita peroleh sama ada janji wakil rakyat atau tidak, kita perjuangkan untuk rakyat. Ya. Sebagai contoh, ASB. Siapa yang memberi idea dan sehinggakan hari ini ASB Merdeka? Maknanya UMNO, Barisan Nasional. Ya, ya. Berapa persen sekarang? Interest dia buat 4.6 tahun lepas. Lepas tu plus dengan tu buat 5. Oh, Datuk bercakap tentang amanah saham berhad. Ya, ya. ASB. Ini tempat orang Melayu. Ya, ya. Pinjam dengan bank. Ya. Interest saja is about 5%. Macam mana ada keuntungan? Why not kita meletakkan, kita bangkitkan, kita suarakan melalui pemuda. Ya, ya. Supaya dilihat bahawa pemuda ini matang untuk memperjuangkan isu. Ya, ya. Minta 10%. Because 7% interest, 3% itu adalah hasil-hasil daripada limpahan yang boleh diberikan dan digunakan oleh orang-orang Melayu yang mempunyai saham dalam ASB. Oh, jadi Datuk bercakap soal sebagai contohnya bagaimana pelaburan warga bangsa kita ni dalam amanah saham berhad. Pasal dia meminjam dengan bank. Tapi semalam ada seorang dapat jutawan. Itu amanah saham nasional ya. Tapi berapa ramai? Ya, ya. Kita habis, katakanlah kita dapat EPF. Mana kita nak labur? Forex, scam. Dan banyak lagi yang dilaburkan habis gitu aja. Ya, ya. Tapi ASB ni jaminan. Dan ini adalah satu daripada Instrumen. unit atau instrumen untuk orang-orang Melayu. Ya, Perjuangkan. Kita di bawah. Dalam mengekalkan mesyuarat agung dan sebagainya. Pemuda. Nasib sebenarnya orang bersusah. Ya, ya. Zaman saya, zaman Datuk saya sebagai ketua pemuda cawangan dulu, bagian, kita nak buat mesyuarat lebih daripada 20 orang. Ya. Kenapa ini berlaku? Bagaimana UMNO nak kuat? Kalau ini di peringkat awal, di peringkat akombi, tidak kita kuatkan. Ya. Kita nampak yang atas, kita cerita pasal menteri itu dan sebagainya. Tapi di bawah, ini kekuatan UMNO Johor sebenarnya. Bila kita tengok PRK yang lalu, we are ready at any time. Saya pergi PRN. Ya, ya. Ada bahagian yang tak... Saya nak cakap pun kawan-kawan kita. Ya, ya. Tetapi persediaan awal tu harus ada. Komitmen kita kena ada. PDM tak siap. Ketua cawangan ada masalah. Ya, ya. Ini masalah yang harus kita angkat supaya diselesaikan. Ya, ya. Dan kekuatan kita adalah bergantung kepada akar umbi. Ya, ya. Apa yang akar umbi tak? EPF. Keluar EPF, begitu je. Kita cakap susah. Saya tadi pergi ke Perak 6 jam. Kereta berbanyak kat jalan. R&R penuh. Nak pergi makan beratur. Sepatutnya tak? Mananya okey. Hotel tak ada. Hotel tak ada. Dia kata susah ni macam mana? Saya tak faham. Saya tak faham. Di negara luar, bila cuti, dia orang cuti kat rumah. Tak ada pun kita jam dan sebagainya. So, mindset kita, persepsi ni yang dibuat oleh orang-orang luar. Ya, supaya mereka melihat bahawa kepimpinan kerajaan ini tidak mampu untuk mentadbir. Sedangkan mereka telah berusaha untuk memastikan bahawa rakyat dibela. Dan ini saya yakin dengan kombinasi antara Datuk Seri Anwar, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, dan juga kepimpinan UMNO, DAP dan parti komponen di dalam kerajaan Madani ini, kita akan berjaya mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang. Termasuk Datuk Fadlan Yusof lah. Ya. Ya, sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bukan? Ini yang berlaku di Johor. Ya, ya. Sebagai Setiausaha Perhubungan, yang berhormat Datuk Seri Khalid Nordin ketika itu jadi pengurusi perhubungan. Ya. Ayat pertama, Lim, you damping dengan kerajaan negeri di bawah kepimpinan yang amat berhormat, On Hafiz. Ya. He's a young leader. You jaga dia, kita mahukan kerajaan dan UMNO ini sama-sama. Di dalam UMNO, dia jaga, dalam kerajaan yang amat berhormat jaga. I managed to do that. Dan saya ni lihat, kerjasama daripada kepimpinan ketua-ketua bahagian amat baik. Kita dah settle down lah. Ya. Bila bertukar, mudah untuk kita buat kerja. Dan kita serahkan kepada kebijaksanaan yang amat berhormat Menteri Besar untuk mengolah dan mentadbir dari Johor dengan dibantu oleh Naib Presiden kita yang berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid, Khalid Nordin, Ahmad Mazlan dan otai-otai yang dah lama menjadi ketua bahagian. Dan kita akan menjadi kukuh dan kuat. Oh, siang ini saya rasa Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri On Hafiz ni lega sikit lah. Ini suara daripada Setiausaha Perhubungan Negeri tu, dia mengatakan suara perhubungan negeri UMNO. Saya bercakap dengan dia. Ya, ya.
I have nothing to lose. Saya pernah jadi wakil rakyat. I bukan bermimpi untuk jadi wakil rakyat lagi. But I want to see young leaders from Johor. I nak make sure bahawa UMNO kukuh di Johor. I will support UMNO in Johor. Whatever it costs. Sebab, apa lagi saya nak? Yang saya nak tengok UMNO berjaya, anak-anak saya ini akan datang terjamin masa depan. Oleh kerana perjuangan UMNO dan kerajaan yang ada sekarang. Okey, Datuk bercakap soal dari segi persepsinya, dari segi kehidupan warga UMNO di peringkat akar umbi. Yang ni saya nak bercakap dengan Datuk Gulam pula ni sebab dia punya warga UMNO dia tu gated society. Warga kota Datuk Gulam selaku ketua perangan UMNO wilayah Persekutuan, kemudian selaku ketua bahagian UMNO bahagian Batu, kepala Batu juga kadang-kadang tu ada dua ni. Sebab itu UMNO dari dulu tu kawasan Datuk memang UMNO suka Bazar Nasional. Dulu sekejap sekali sudah ada parti gerakan. Selepas itu pengundinya macam kepala batu, betul lah. Kan? So, Datuk, macam mana Datuk melihat? Macam mana Datuk nak menangani sebab Datuk sebagai ketua perangan UMNO wilayah Persekutuan untuk memastikan supaya warga gated society, warga metro. Sebab kami di kampung berbeza, Datuk Lim. Di kampung kita boleh lambat, jom kita minum kopi, duduk kedai kopi. Tapi di sini, Datuk datang studio saya tadi pun kena jumpa dengan guard. Kena tahan. Betul. Mau pergi mana? Tak ada lagi lambaian, tak ada lagi untuk bersama. Boleh Datuk fikirkan macam mana, jelaskan macam mana Datuk menangani persoalan ni? Boleh sangat-sangat. Boleh saya jelaskan. Sebenarnya dalam wilayah persekutuan ni, kalau kita tengok dia punya konsep ni Datuk, dia lebih berbeza kepada konsep yang berada di kampung-kampung ataupun di negeri-negeri lain. Kita kalau cerita pasal pembangunan, kita dah tak boleh jual. Kita tak boleh jual tentang pembangunan. Sebab pembangunan itu datang kepada mereka. Bukan mereka minta. Okay? Contohlah saya bagi satu klasik ataupun orang kata petunjuk mudah di Kepung. Kepung ni UMNO tak pernah menang. Barisan Nasional tak pernah menang. Tapi di situ pembangunan dia rapid. Ada MRT, ada jalan besar, ada kedai-kedai. Okay? Walhal tempat tu didiami oleh bangsa Cina 95%. Majoriti. Dan zaman ditubuhkan parlimen tu, ahli parlimen yang paling lama itu Tan Seng Kiau. 8 penggal. Tapi pernah berlaku ini tak pernah. Dr. Tulu? Tak pernah. Itu di Batu. Oh, Batu ya? Itu di Batu. Tapi di Kepung ni tak pernah. Tak pernah langsung BN menang. Okey, sama juga di Seputih. Seputih pun tak pernah, Bukit Bintang pun tak pernah. Tetapi pembangunan tu datang pada mereka. Okey. Cuma dalam konteks di tempat-tempat lain seperti di Lebah Pantai, di Bandar Tun Razak, di Wangsa Maju, di Setiawangsa ataupun sedikit di Batu dan ada sebahagian sedikit di Sekambut, mereka ni memang mix dia punya race lah. Ada Cina, ada India, ada Melayu. Yang itu ada kemiskinan bandar. Tetapi kemiskinan bandar di Kuala Lumpur dengan di tempat-tempat lain berbeza. Perbelanjaannya, kalau kita tengok GPK, garis kemiskinan, kita rasa di bandar lebih tinggi daripada di kampung. So, pengolahan tu berbeza. Dan juga bila Datuk tadi cakap gated society ataupun guarded society ni, susah kita nak penetrate. Untuk kita nak buat kempen, untuk kita nak buat ceramah secara besar-besaran dah tak laku. Tak boleh. So, kita kena penetrate secara. Tetapi, social media ni pun kadang-kadang nakal juga. Bila dia orang ni lebih terdedah. Saya baru-baru ni ada berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia buat study tentang macam mana social media ni memainkan peranan dalam kehidupan kita. Datuk tahu di bandar, Datuk Lim, saya nak share dengan Datuk Lim. Budak-budak muda kita yang berusia 18 tahun ke 21 tahun menghabiskan masa 9 jam sehari untuk social media. Pada hari biasa. 17 jam sehari pada hari cuti. Maksudnya dia orang tak memikirkan dunia luar, mereka berada dalam konteks social media. So UMNO kena faham macam mana untuk mengolah dan masuk ke dalam dunia diorang ni dengan cara yang baru. Yang ini kita kena pelajari dan saya rasa inilah sebenarnya kekuatan Perikatan Nasional. Saya akui dengan diorang punya influencer, dengan diorang punya bloggers, hari-hari datang mendoktrinkan pemikiran rakyat melalui social media. Dan saya menganggapkan social media yang berada dalam bandar ni lebih terdedah kerana dengan orang kata daripada segi media coverage tu lebih
mendalam penetrationnya. Kalau kita bandingkan di Kelantan, kita bandingkan di Kedah, ada kawasan-kawasan yang mungkin tak dapat pun. Masih lagi yang 3G, masih lagi 2G kan. So itu yang sebenarnya. Dan daripada segi program Datuk, saya nak bagi tahulah. Mungkin Datuk Alim tak setuju dengan saya lah. Politik Mat Bati dekat wilayah ni dah tak boleh jalan dah. Dah tak boleh jalan dah saya rasa. Sebab saya pernah berada dalam zaman Tengku Adnan, Tengku Mansur sebagai Menteri Wilayah. Saya tengok masa zaman dia jadi Menteri Wilayah, apa dia tak bagi kat warga wilayah? Betul. Dia bagi bas percuma, dia bagi program kenduri rakyat, dia bagi program kebajikan setiap minggu, cari 7 orang susah, wanitanya, pemudanya, putrinya, bahagiannya, setiap minggu ada. Sampaikan dia buat satu program bagi rumah percuma, Baiti Janati. Pun ada. Tak silap saya hampir dekat 30-40 bagi pada rakyat. Yang susah-susah. Ni belum cerita lagi pasal bab tentang bagi pelanja yang lain-lain ni. Yang ni program. Kalah kita. Kalah. Kenapa? Itu yang persoalannya. Takkan rakyat ni tak ada sifat rasa terima kasih kepada beliau. Tak ada rasa sifat terima kasih kepada Barisan Nasional UMNO ketika itu. Walhal macam-macam dah buat. Dulu zaman saya jadi ketua pemuda. Masa zaman Kunan tu jadi menteri, saya jadi ketua pemuda. Minta apa je? Bos, ni nak buat sukan lah. Apa je? Bola. Lulus. Bos, nak buat program untuk ni, buat lulus. Sampai satu ketika, saya pernah buat satu town hall. Dalam town hall tu, masa tu bos saya Datuk Razlan lah. Sepol sekarang, Datuk Si Zahid. Dia kata, bos, kita nak buat rumah transit untuk orang-orang muda. Kita nak buat rumah untuk orang-orang yang baru kahwin. Kunan tanpa memikirkan, tanpa split second, lulus. Tok Lan lulus. Masa tu Razlan lulus Lan. Rumah transit kita buat, rumah ni. So bila kita buat, kita kalah, kita rasa, ya Allah Tuanku, orang-orang muda ni kenapa? Kita rasa hampa. Kecewa. Saya, Datuk Sri, 7 hari tak keluar rumah. 4 hari tak tengok TV lah bila kalah masa PRU14 tu. Punya kecewanya, perasaan tu, tapi kita overcome lah. Tapi yang persoalan yang saya nak ceritakan tentang wilayah persekutuan ni, sebenarnya kita lebih kepada fundamental. Tentang apa? Isu-isu tentang ni warga asing yang sekarang di tengah begitu hebat diperkatakan. Yang ini sebenarnya kita kena basmi dan kita kena pentras. Isu tentang pendidikan. Orang Cina dekat dalam Kuala Lumpur ni, dia tak fikir dah pasal longkang kau pecah, pokok potong. Tak ada. Dia orang tak ada buat ni. Sebab dia tahu Dewan Mara Kuala Lumpur ni orang yang paling bagus melaksanakan program-program pembangunan dan program-program maintenance. Dan ketiganya tentang isu tentang a good governance, ketulusan. Ini yang bila saya nak cerita balik, mungkin Datuk boleh satu lagi segmen kita huraikan tentang peranan InsyaAllah. Wakil-wakil rakyat di wilayah atau mungkin ketua-ketua bahagian wilayah ini tentang macam mana apa yang kita boleh buat di wilayah itu. Betul. Itu yang saya nampak. Saya melihat kehampaan yang ada pada Datuk Gulam Muzaffar ni, begitu juga yang dialami oleh pimpinan UMNO yang menangani Felda. Felda ni banyaknya di Johor, antara di selain Pahang, di Johor. Itu nak tanya Datuk Alim. Apa perasaan Datuk Alim bila tengok kawasan Felda ni? Kita mungkin ada juga setengah ni macam di Tenggara apa semua masih lagi alhamdulillah. Tapi sebahagiannya masih lagi mereka terperangkap. Datuk Gulam nampak gayanya warga pimpinan UMNO di wilayah kena cari jalan lah, kena cari fund lebih sikit lah untuk membantu pemain-pemain media sosial ni tu. Kan? Nothing is free in this world. Kan? Sebab paling tidak nak bayar dia punya kad kredit, bukan kad kredit, dia punya database dia tu, telefonnya, komputernya, masa yang digunakan apa semua. Datuk sebagai ketua perangan, Datuk, saya merayulah bagi teman-teman saya supaya Datuk memikirkan bagaimana ada kita pemain media sosial yang perlu bantuan, sentuhan kasih. Tapi saya nak bertanya Datuk Alim tentang bagaimana perasaan Datuk pula bila melihat warga Felda macam ada di Segamat, yang ada di kawasan Pontian, di kawasan Tenggara yang banyak. Bila result itu keluar tiba-tiba Felda tidak bersama dengan kita. Boleh Datuk pilih perasaan gini, lain padang, lain belalang. Saya setuju juga dengan Datuk Gulam tadi mengenai dengan perbezaan antara bandar dengan luar bandar. Saya pernah menjadi wakil rakyat. Gated area ni saya tahu macam mana. Nak jumpa memang susah. Engagement kita dengan NGO. Dan bergantung pada kekuatan UMNO ketika itu, maka MCA menang. Sekarang kita bergantung pada DAP. Dia orang akan mendengar berita-berita daripada pusat.
what did we do and what can they have? Ya. Dia nak stability. Dia nakkan ekonomi yang baik untuk survive. Begitu juga dengan Felda. Kita letakkan pengurusi Felda di kalangan orang UMNO. What did they do? Duduk sebagai pengurusi. Tapi tidak menjalankan tugas penerangan kepada apa perjuangan dan apa yang ingin dilaksanakan untuk membela warga-warga Felda. Ya. Dalam kawasan saya ada Felda Ulu Tebrau. Berapa? Felda Ulu Tebrau. Felda Sungai Tiram. Felda Cahaya Baru sekarang telah dibangunkan zaman Mahyudin. Ambil GSA dikeluarkan dan sekarang jadi tempat pembangunan. Yang akhirnya Felda tersebut tergantung kerana ada kekangan dari segi bayaran yang telah dijanjikan oleh developer yang merge dengan syarikat di Felda Cahaya Baru. Sampai sekarang ada tak dapat. Tergantung lagi. Ya. Begitu juga dengan FGV. Sepatutnya kepimpinan Felda menerusi agensi-agensi memberi penerangan. Ya. Supaya persepsi yang kita cakap persepsi tadi ini tidak melural kepada anak dan juga orang-orang Felda. Ya. Laki di Johor. Pertamanya wakil rakyat selalu turun. JKK main peranan kerana ini adalah wakil kepada wakil rakyat. Ketua kampung, pengulu, pegawai daerah dan selantar Felda di Johor committed untuk memberi penerangan. Bukan masa pilihan raya saja. Yang menjadi persoalan sekarang ni, kita turun masa pilihan raya. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Baru nak terangkan, dah lambat dah. Pasal apa? Dah masuk dalam kepala dia bahawa ini adalah kegagalan kerajaan. Sedangkan apa yang mereka perlu? Pertamanya dia nak sawit, harga naik. Yang kedua, bagaimana untuk mengatasi hutang. Ada yang Felda ambil hutang. Bagaimana hutang-hutang yang ada, so-called yang harus dibayar, diambil oleh kerajaan ataupun bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kena terangkan. Dan apa kelebihan yang ada di Felda-Felda. Dan ini yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan masyarakat yang ada di Johor. Setara makin panas nampaknya, tapi apakan daya, nampak terpaksa engage Datuk Halim sekali lagi datang ke sini secara personal, cerita tentang UMNO Johor. Datuk Ghulam Muzaffar kena datang cerita tentang apa ini politik kota. Sebab tiba-tiba saja waktu kita sudah pun lebih 1 jam. Boleh tambah ni 15 minit. Tak boleh Datuk, jangan begitu Datuk. Apply saya begitu. Time tak cukup. Bagaimanapun saya bagi peluang kepada Datuk untuk bercakap pada pelayan saya. Silakan Datuk. Saya balik pada tadi tajuk besar kita lah. Ya. Iaitu kita meniti gagasan bangsa ni. Ya. So, saya minta kepada orang di luar sana, terutamanya orang Melayu, bagilah kepercayaan sepenuhnya balik kepada UMNO ni. Kalau nak katakan kita ni hilang kuasa disebabkan DAP, kita sebenarnya hilang kuasa bukan disebabkan DAP. Kalau kita tengok PRU ke-15, kita solo. Kita bertanding solo. Kita bukan bertanding dengan DAP ataupun dengan PKR ataupun dengan Amanah. Tapi kita bertanding solo. Kita kalah. Okay? Keberadaan kita dalam kerajaan ni kerana kita have no choice. Kita diminta dan dititah oleh Yang Pertuan Agong untuk berada dalam kerajaan. So, saya percaya masa 4 tahun yang akan kita gunakan sebaik mungkin untuk memperbetulkan. Kita kena reconcile and remedy. Ayat dia reconcile and remedy. 2R. Yang mana reconcile dalam parti dan di luar parti, dalam Barisan Nasional tu mesti berlaku. Remedy daripada kita. Saya suka tadi apa yang Datuk Halim kata. Kita sebagai pemimpin yang ada ni, kita kena memainkan peranan. Jangan nanti nak masa datang PRU ataupun datang pilihan raya, barulah kita nak buat kerja. So kita, pemimpin UMNO ni kena datang satu pemikiran baru, objektif baru, semangat baru. Sebab saya nampak transition itu akan berlaku. Saya punya bacaan, Datuk Seri Zahid ni bukan orang yang menongkang langit. Saya berjumpa dengan beliau, ada 2-3 sesi. Saya nampak beliau ingin melepaskan parti ini dalam keadaan yang lebih tersusun, kukuh kepada orang yang mempunyai sifat parti yang besar. So, apa yang saya minta kepada kita punya kepimpinan MKT, terutamanya kepada menteri-menteri dan timbalan menteri ni, jangan ada self glory. Kena ada party glory. Party glory ni, ini yang kita kena ada kan ni. Sebelum ni kita ada self glory. Semua nak jadi menteri yang bukan daripada kalangan akar umbi pun nak jadi menteri. Tiba-tiba at the end of the day tak bantu parti. Tak tengok. So sifat terima kasih, sifat menjaga parti atas nama sebagai ahli parti tu makin lama makin
hilang sebelum ini. Tapi alhamdulillah dengan naratif baru, saya percaya dengan Datuk Seri Zahid dan dengan jangan lupa dengan Tok Mak Hassan, banyak sekarang ni isu sampaikan ada cakap ketua bahagian kita ulang nanti. Zimbabwe. Kita ulang nanti bila Itu tembak saya Zimbabwe. sedap ni. Nasib baik dia kata Zimbabwe, dia tak kata Timbuktu kan. Tu, tak boleh lah macam tu. Maksudnya, yelah, saya tu pun tak tahu kenapa bekas pemimpin ni menyentuh pasal tu nak datangkan satu suasana ketidakharmonian di antara presiden dengan timbalan presiden. Saya rasa saya dah berhubung dengan dua-dua figura politik kita ni, Datuk Seri Zahid dengan Datuk Seri Utama Mak Hassan. Saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita janganlah membeli ataupun orang mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Orang bila buka payung niaga, kita terus datang beli, kita tak tahu apa produk tu kan. So, kita kena tengok kualiti dia. So kepada AHF News and Media, selamat maju jaya. Terima kasih menjemput saya kan, dengan persepsi yang kita keluarkan, tunjukkan. Yang penting ayat saya mudah saja. Suspect everybody. Trust nobody. Okay. Datuk Alim. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih di atas ruang yang diberikan oleh AHF Media dan News ini kepada saya. Apa yang saya ingin ungkapkan di sini adalah untuk kita kuatkan parti, bukan kuatkan individu. Menteri-menteri dilantik, buatlah kerja untuk parti supaya rakyat melihat bahawa setiap apa dasar yang ingin dilakukan adalah selari dengan dasar parti untuk melihat rakyat dalam negara kita ini dibela melalui kerajaan yang ada. Dan yang paling penting sekarang ini, kita kena kuatkan presiden kita. Persepsi presiden yang tidak baik ini harus kita nyahkan daripada pemikiran kita, dan jadilah media sosial yang bertanggungjawab untuk kita kata orang tu melaporkan perkara-perkara yang baik, yang benar, yang betul kita ikut, yang tak betul kita buang ke tepi demi untuk masa depan negara. Seperti mana saya nyatakan tadi, kekuatan negara kita ini bergantung kepada masyarakat rakyat yang berbilang kaum. UMNO adalah parti orang Melayu, tapi bila bentuk sebagai kerajaan, kita adalah kerajaan kepada rakyat yang berbilang kaum dalam negara kita ini. Barulah kita kukuh. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada AHF News dan Media ini yang menjemput saya pada malam ini, walaupun ad hoc 2 hari. Saya cuba kata orang tu memenuhi kehendak. Terima kasih. Dan semoga terus berjaya. Harapan saya kepada rakyat Malaysia, berilah masa 4 tahun ini, pastikan kerajaan ini dapat menjalankan tugas dengan pandangan-pandangan yang benar untuk membantu kerajaan dengan pandangan mereka agar kerajaan dapat menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Terima kasih daripada Struktur Perhubungan UMNO Negeri Johor, dan kita dengar kenyataan beliau, begitu juga Datuk Gulab, Ketua Penerangan UMNO Wilayah. Saya ini wake up call pada menteri-menteri UMNO yang berada dalam kerajaan. Now is the time for you to move on, you have to perform. Jangan gagalkan harapan dan impian warga bangsa kita, terutama ahli-ahli akar umbi. Saya, AHF akan membawa seorang demi seorang calon-calon atau pemimpin untuk berbicara soal persepsi. Semoga anda semua sihat. Besok hari Minggu, selamat bercuti, lakukan penjarakan sosial bila mengadakan pertemuan yang ramai, dan saya ucapkan kepada anda selamat bahagia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.